Okey, selamat pagi dan salam sejahtera. Cikgu ucapkan kepada semua murid yang hadir di Monggol yang hadir pada pagi ini ya. Hari ini ialah 20 Ogos 2021 hari Jumaat. Waktu matematik kita hari ini iaitu 8.30 pagi hingga 9.30 pagi ya, 1 jam. Okey, jadi hari ini kita akan sambung tidak banyak lagi ya. Saya rasa bab ini tinggal tidak banyak lagi. Kalau pagi ini tidak dapat siap, saya rasa Selasa minggu depan kemungkinan besar sudah boleh siap lah. Okey. Dan setelah kita siap sampai bab 7, ini bab 7 saya akan ataupun kita akan mula buat ulang kaji ya, ulang kaji ataupun membuat persediaan untuk peperiksaan percubaan SPM 1. Seperti yang telah cikgu maklumkan kepada semua, peperiksaan percubaan 1 SPM akan diadakan pada minggu pertama bulan September. Saya rasa tidak sampai 2 minggu lagi ya, sebab hari ini sudah 20 kan. Lebih kurang 10 hari lagi ya. Saya rasa memang anda dikehendaki cari masa balik sekolah ambil kertas soalan ataupun kertas peperiksaan. Semua sekali awak bawa balik. Lepas siap dalam satu tempoh, mungkin dia bagi 1 minggu ke 10 hari ke. Lepas siap dalam masa yang ditetapkan, anda dikehendaki kembalikan kertas peperiksaan. Itu cara pengurusan sekarang. Sebenarnya banyak sekolah lain ya memang buat peperiksaan seperti ini. Sudah banyak sekolah buatlah di Sibu ini. Kita sudah dikira lambat sebenarnya. Banyak mereka buat sebelum bulan 6 pun sudah ada yang buat. Mereka buat ambil kertas peperiksaan di pondok keselamatan sekolah, lepas itu dalam satu tempoh masa yang ditetapkan hantar balik untuk semak. Kalau tidak, tak ada markah kan. Okey, jadi kita akan gunakan minggu depan dan minggu satu lagi untuk membuat ulang kaji ya. Okey, kita tengok contoh 12, hitung varians transisihan piawai bagi setiap data yang berikut. Kalau kita tengok soalan seperti ini, sebenarnya kita telah belajar bagaimana mencari varians transisihan piawai pada tahun lepas. Ada cari varians transisihan piawai. Tetapi apa bezanya masa itu dengan masa sekarang ini ya? Dulu masa di tingkatan 4, data itu ialah data tak terkumpul. Data tak terkumpul, apa maksud data tak terkumpul? Maksudnya data itu satu-satu-satu. Okey. Tapi sekarang ini lain sikit. Bagaimana kata lain deh? Data dia adalah data yang terkumpul seperti ini. Terkumpul maksudnya dia ada julat 15 hingga 19, ada selang lah, ada selang. Kan? 15 hingga 19, 20 hingga 24, apa lagi? 25 hingga 29, 30, 34, 39, 30. Beza dia ada selang kelas di sini. Dulu tak ada selang kelas. Dulu tak ada selang kelas semasa di tingkatan 4 itu. Okey? Jadi itu bezanya dulu tingkatan 4 dengan tingkatan 5 sekarang dah. Okey. Sekarang isi ya jadual dulu nanti kita akan bincang rumus lah. Okey, 15 hingga 19 sudah. Okey, ikut dengan 20, 24, 25 hingga 29, 30, 34, 35 hingga 39. Ya. Okey, ini dia. Memang ada di sini. Okey. Alright.
Jadi ini tak ada. Okey, tak ada ini. Okey. Lepas itu kita cuba isi juga isi apa? Kegerapan. Kegerapan pun sudah. Ini 6 kan. 7, 14, isi betul-betul. 11, 2. Kemudian di sini dia minta awak cari hasil tambah. Ini simbol sigma. Sigma ini maksudnya hasil tambah. Hasil tambah. Naik lagi, mungkin tak nampak. Okey ya. Muka surat 116. Muka surat 116. Okey, so kita tambah semua. Berapa di sini kegerapan? 40. Okey. Betul. Terima kasih. Siapa yang jawab? Salehan ke Yuzata? Uzata. User tu tak ada. Terima kasih. Salehan. 6 tambah 7, 13 tambah 14, 27 tambah 11, 38 tambah 2, 40. Okey, 40 jumlah dia. Okey. Itulah. Dulu kita bagi satu-satu nombor itu senang kita dapatkan hasil darab kegerapan dengan nilai X. Tapi di sini tidak ada pun nilai X. Dia bagi selang kelas. Jadi itulah kita perlukan titik tengah. Kita gunakan titik tengah di sini. So anda perlu cari titik tengah. Okey, carilah titik tengah 15 hingga 19 ialah 17 tengah-tengah. Ataupun 22. ini boleh, ataupun 15 tambah 19 dululah. Kemudian bahagi 2, memang 17. Ini saya tunjuk satulah, takut nanti ada pelajar, macam mana dapat 17? Okey, lepas itu berapa Salehan? 22. Ya, 22. Teruskan. 26.5. Ini sekali lagi. Titik tengah. Ya, jap. Dia tidak mungkin tiba-tiba ada perpuluhan. Kalau yang ada perpuluhan, semua perpuluhan. Ya. Ah, 26.5. Tak, you kena kurungan. Atas itu kena kurungan. Kalau Ya. you biarkan tak kurungan memang lain nanti. Buat kurungan. Sama juga 11.5. Muka surat 116. Oh, kau 25. Salah. 27. 27 je kau. Ya, 27. Sambung. 32. Sambung. Sambung. 32. 32 lagi. Kenapa 37. saya tidak ada 116, Cikgu? Saya punya You tidak ada tidak 116. Tidak ada 116. Ya. Terus 117. Awak salinglah kalau macam itu. Okey, 37 Alright, itu dia. Okey. Kemudian frekuensi darab titik tengah. X dengan X. Darab di sini. 2 ini taraf. 6 taraf 17, 102. 7 taraf 22. 154. Ya, bagus. 154. 14 taraf 27. 378. 14 taraf, ya 27 betul. 14 taraf 27, 378 kita kena double check pastikan tidak ada nilai di sini yang salah. Kalau sini salah memang varian sisihan piawai semua salah. Okey. Semua sudah tak ada lagi lah. Okey, 11 taraf 32. 352. Okey, 352. Priscilla, saya rasa ini awak hanya perlu salin jadual ini sajalah. Ini saja awak salin jadual ini. Tidak banyaklah Contoh 12A. Contoh 12A. Yes, contoh 12 12A. Okey, akhir sekali 2 darab 37. 74. 74. Okey, tambah semua. Hasil tambah. Tambah semua. Okey, 102.
tambah 154 1060. 8 1060 tepat sekali. Terima kasih. Okey, kemudian sambung. Apa itu fx kuasa 2? Ini digunakan untuk mencari variance dan sisihan piawai. Sangat-sangat memerlukan ini ya. Sangat tengah darab memerlukan fx. ini. Ya, bagaimana kita nak cari fx kuasa 2? Titik mungkin tengah darab saya fx. Darab. Ya, Titik ini tengah darab. datang dia. Ya, ini datang daripada frekuensi 6 dan siapa kuasa 2 sebenarnya? 17 kuasa 2. 2. Ya, you guna kalkulator 6 darab 17. Sebab dia kata F kan? X kuasa 2. So, 17 kuasa 2. Memang akan dapat 1734. Ini mesti kalkulator tidak dapat. Sampai besok kita kira. Mesti guna kalkulator. Yes, 74. Heli ya. Kemudian 7 darab. Ini 7 darab 22 kuasa 2. 7 kuasa 2. Ya, Heli saya nampak sudah. 3388. Sama juga dengan Helen. Terima kasih. 3388. Seterusnya 14 darab 27 kuasa 2. Yes, 10,000. 206. 10,206. Kemudian 11 darab 32 kuasa 2. Memang nombor dia agak besar. 11,264. Heli ya, betul. Okey, 11,264. Okey, dia suruh dia kata saya punya sekejap internet kenapa low? Troubleshooting sekejap, tengok apa masalah dia. Recently poor. Mungkin saya itulah saya kena terpaksa tutup kamera saya. Kalau tidak dia kata tak tahulah saya. Okey, line mungkin tak bagus. Okey, kita guna 2 darab 37 kuasa 2. Berapa? 2,738. Okey, jumlahkan semua. 29,330. 29,330. Semua setuju dengan nilai ini? Ya. Pastikan jadual ini mesti lengkap. Jadual ini mesti lengkap. Kalau jadual ini boleh lengkap, ada markah dia. Kalau peperiksaan ada soalan macam ini, jadual lengkap, ada markah dia. Ada markah dia. Okey. Okey, terima kasih anda semua yang terlibat dalam memberikan jawapan. Itulah suasana sebenar kita belajar. Perlu berikanlah murid-murid berikan respons. Okey, aktif melibatkan diri dalam pembelajaran. Okey, so ini jadual sudah lengkap sekarang. Kita nak cari variance. Kejap. Alright. Okey, sudah. Okey, Tini. Tini, okey kah? Halo? Cikgu. Cikgu ada call Wellington ke tadi, cikgu? Ada. Budak. Tidur budak tu, cikgu. Yang saya call itu hanya awak saja yang jawab. Yang ada call saya call lebih kurang 10. Awak jawab saya. Tidur hati. Taklah mungkin kadang-kadang pelajar itu apabila cikgu call dia tidak berani nak angkat mungkin lah. Tidak apalah. Okay. It's okay. Jadi yang selalu
Nanti masa buka kita bagi ganjaran lah. Saya ada pelajar dia punya line memang guna top up punya. Jadi ada top up baru ada line. Kasihan juga pelajar, saya faham. So pelajar-pelajar seperti inilah kita perlu contohi ya. Mereka mungkin tidak mampu untuk memiliki package yang tetap. Mereka hanya mampu untuk top up punya. Jadi top up punya memang mahal. RM10 itu mungkin 1 jam, 2 jam saja sudah habis. Faham sebenarnya. Tetapi yang saya tidak boleh faham ialah, yang saya tidak boleh terima ialah pelajar yang langsung ataupun yang tidak pernah masuk PDBR dari awal tahun sampai sekarang. Bayangkan, saya tidak dapat imaginkan, saya tidak boleh bayangkan apa sudah terjadi ya. Apa sudah terjadi. Kalau sesuatu bahan makanan itu dari sejak awal tahun simpan sampai sekarang tidak guna, tidak makan, sudah busuk, sudah bau, sudah rosak kan. Macam itulah. Jadi terima kasih ya kepada yang hadir pada pagi ini. Terima kasih. Okey. Berikan saya berikan, jangan lupa hari Selasa malam untuk pelajar yang tertentu masih ada kelas tuition. Okey, so kita nak cari, saya rasa ruangan saya cukup besar lah sebab saya tahu ini kiraan banyak, so saya berikan ruang yang besar. Variance, rumus dia, hasil tambah fx kuasa 2 bahagi dengan bilangan data ataupun, kita bagi, sorry ya, ini kita bagi frekuensi. Frekuensi ya. Frekuensi. Sebenarnya banyaklah kalau kita perhatian Anda mesti ada satu ruangan pembelajaran. Mesti ada peranti yang mencukupi, internet yang kuat. Sebenarnya banyak kegangan. Banyak kegangan. Ini variance hasil tambah fx kuasa 2 bahagi hasil frekuensi tolak dengan min kuasa 2. Ataupun bagaimana cari min lah? Hasil tambah fx kuasa 2 bahagi hasil tambah frekuensi tolak. Min ini kita boleh tulis sebagai hasil tambah fx bahagi hasil tambah frekuensi. Itulah kalau kita tengok kenapa ada hasil tambah fx, hasil tambah fx kuasa 2, hasil tambah f. Sebab semua itu perlu untuk kita kira variance nanti. So kita masukkan nilai ke dalam rumus lah. Okay, so hasil tambah fx kuasa 2 29,330. 29,330. Okay, bahagi hasil tambah dengan hasil tambah frekuensi 40. Tolak hasil tambah fx 1060. Bahagi hasil tambah frekuensi 40. Jangan lupa ada kuasa 2 di luar. Kita rumus. Ganti ikut rumus macam ini. Ini dia di sini, ini di sini, ini di sini, ini di sini. Kuasa 2 mesti ikut. Macam itulah. Ganti saja nilai daripada ini. Ini. 31. Ini ya. Masuk sini. Semua ada itu kita gunakan. Lepas itu guna kalkulator. 29,330 bahagi 40. Kemudian tolak kurungan 1060 bahagi 40 kuasa 2. So jawapan dia, tadi ada seorang sebut jawapan sudah. Berapa jawapan? 31. Oh bagus, 31. Tepat sekali ya, 31 saya naikkan.
Ini untuk mereka yang baru masuk. Muka surat 116. Muka surat 116. Kita hanya sampai 119, 120. 34 muka surat lagi lah, tidak banyak. Okey ya. Lepas itu kita nak kira pula sisihan piawai. Bagaimana sisihan piawai? Sisihan piawai. Okey. Ialah punca kuasa 2 variance. Senang saja, punca kuasa 2 variance. Apa kita tadi 31 kan? Punca kuasa 2 31. Inilah variance variance variance. Okey. So 31. Punca kuasa 2. So berapa jawapan punca kuasa 2? Any of you? Helen, berapa Helen? Helen? Ni sengih tak? 15 tak sampai punca boh. Ini bukan bahagi 2 punca. Punca kuasa 2 它不是除2 Ya. Guna kalkulator kita ambil 4 tempat perpuluhan lebih tepat 5,5676. 76 itu 78 lah. Ya betul Heli ya. Tapi ini 7 kan, tapi you tengok belakang 7 dia 6. So lebih daripada 5. So kita anjak bundaran. So 5, 5, 6, 7, 8. Yes, itu dia. Itu dia. Okey, itu sisihan piawai. Dan saya percayalah SPM tahun ini mesti ada banyak variance dan sisihan piawai. Mesti, wajib. Tapi saya tak pastilah dia sama ada kertas 2 bahagian A ke B ke C, itu saya tak tahu mana bahagian lah. Tapi saya yakin dia mesti tanya. Suruh cari variance atau sisihan piawai. Bagi saya mesti ada. Jangan tanya kenapa. Tapi dia memang akan ada, saya percaya. Jadi anda perlu tahu isi jadual isi dengan betul. Dan nilai dia betul. Guna rumus dengan betul. Itu dia. Guna rumus betul. Jadi rumus-rumus ini perlu hafal ke cikgu? Perlu hafal ke? Tak perlu hafal. Dalam peperiksaan nanti anda akan dikalkan senarai rumus. Sama juga untuk percubaan kali ini. Rumus telah saya sertakan. Saya akan masukkan semua rumus yang diperlukan, semua rumus yang sepatutnya diberi ke dalam kertas soalan. Jadi awak boleh rujuk di sana. Muka surat 234 itu adalah senarai rumus. Sebelum awak masuk, tak perlu hafal rumus, tak perlu. Yang penting awak tahu menggunakan, tahu mengaplikasi, itu penting. Okey, sudah. Okey, kita pergi muka surat 117 terus. Okey, bahagian B. Ini. Tadi bahagian A ya, sekarang bahagian B. Contoh 12B ya. Yang sisihan piawai. Jadi kita isi dulu Oh my god, salah di sini. Ini bukan 15. Ingat, ini ialah 0.20 hingga 0.29. Saya tak tukar pun 7. Okey, ini titik tengah bukan. Saya salin dari jadual itu. So salah di sini. Okey, so kita isi dulu gising di sini. Okey. So 0.3 hingga 0.4 hingga 0.49. 0.5 hingga 0.59. 0.60 hingga 0.69. Okey, isikan. Ada perpuluhan lagi dahsyat sikit lah. Kena hati-hati kalau ada perpuluhan. Senang salah. Senang buat kesilapan di sini. Okey. So kekerapan saling
13, 15, 8. Okey, tambah semua. Kekerapan tambah. 60 kan? 60. 60. Okey, titik tengah. Titik tengah ini ya. Kita guna 0.20 kurungan tambah 0.29 bahagi dengan 2. Berapa? Bahagi dulu. Apa itu? Tambah dulu kemudian baru bahagi ya. 0.245. Dan saya sudah tahu memang pattern samalah 3, 4, 45, 5, 45, 6, 45. Dia memang satu pattern yang sama ke bawah. Satu pattern yang sama ke bawah. Okey, Sherin, boleh? Adakah saya terlalu laju? Boleh, cikgu. Oh, Tini asyik. Boleh ya? Okey. Tini line tak bagus lah. Ya, betul Helen lah. 0. Okey. Lepas itu FX. Kita taraplah 7 tarap 0.245 1.715. 715 walaupun 3 tempat ikut sajalah 3 tempat dulu. 715 1 perpuluhan. Okay, lepas itu ialah saya besarkan lagi. 715 awak kena tengok betul-betul 715. Okay, lepas itu 13 taraf 0.45 4.485. 17 taraf 0.445 7.565. 15 darah 0.545 8.175. Ya. Setelah cái CD cái nó khá nổi cái phần C这个题目这个那个你单位的这些题目我看差不多，你看说好的那 figure 那时候。Okey, jadi kita sambung. Satu lagi ya, 8 darab 0.645. Jadi jawapan dia 5.16, betul ah? So jumlah kan kita tambah semua. Tambah semua. Berapa tambah semua? Priscilla? Kalkulator saya rosak, cikgu. Tunggu saya beli. Oh, okey. Rosak? Okey. Ya, Okey. Mungkin tak ada bateri lah. Okey, 27.1 ah. Jangan buanglah nanti you bagi saya tolong awak paiki nanti ya. Nanti masa tersemuka. 27.16. Ya, betul. Heli ya. Okey. So kemudian FX kuasa 2. Ini lagilah dahsyat ah. Ini kena kira 7 taraf 0.245 kemudian kuasa 2. Jangan lupa kuasa 2. Saya tarik ke kiri, ke kanan ini. Okey. mana 6, cikgu? So ini lagi.
Ha? Apa dia? Ya, 0,6 16. dua. Kalau pundakan 0,2. Okey. 13 darab 0.345 kuasa 2 1.54. Kalau ada perpuluhan macam ini lebih baik guna 4 tempat lebih tepat. 4 tempat perpuluhan. So ini mesti pakai kalkulator. Tak ada kalkulator nak kira. 17 darab 0.445 kuasa 2 3.366. Lepas itu bukan kosong. 15 darab dengan 0.545 kuasa 2 4.454 punda menjadi 4. Okey. Lepas itu akhir sekali 8 darab 0.645. 8 darab 0.465 kuasa 2 3.3282. Ada saya kira salah, kalau ada maklumkan. 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 Itu kat FX tu 27.16. Mana satu? Mana satu saya salah? FX tu, jadual FX tu paling akhir sekali 27.16 kan? FS 8 darab Bukan. 0.4. Jadual satu lagi. Selepas Ini kah? di tengah X tu. Ini? Ya, Ini 27.16. 8 darab 0.64 5.16 sebab ini hanya 8 darab 0. Ini 2 darab. Okey, sekarang jumlahkan 0.40 13.1175. Okey, ya. Sekejap saya tambah dulu. Tapi saya tengah jawapan awal 13 perpuluhan kan. Okey, tambahkan 4.4554 tambah lagi 3.3282. Ya, 13.1175. Okey. Isikan 27.16. 6 tu tiada cikgu. Yang jumlah tu. Je. Ini kah? Ya, Ada 6 kah? ada. Okey, saya tambah sekali lagi. (27.1) tak ada 6. Yang saya tambahlah di sini. Mungkin tidak kalkulator ada. lain cikgu. So itu kalkulator kena hati-hati balik kepada normal. Takut kadang-kadang kita tukar kepada fungsi lain kan. Tapi kita lupa tukar kepada yang normal. So itu akan mengibatkan kita salah juga. Okey, sekarang kita nak cari varian. Variance rumus dia hasil tambah Fs kuasa 2 bahagi hasil tambah tolak dengan min. Min ialah Fx bahagi hasil tambah F kuasa 2. Ini rumus dia. So kita cuba gantikan rumus dia ke dalam nilai, iaitu 13.1175 bahagi 60 tolak 27.1 hasil tambah Fx kuasa 2 ini. Ini nilai-nilai yang perlu kita ambil bahagi 60 kuasa 2. Kuasa 2 .
Okey, kuasa 2. Okey, jadi guna kalkulator berapa di sini? Oh, tak nampak baik. 0.0146. Okey, saya cuba. Betul. 13.1175 bahagi 60. Tolak dengan 27.1 bahagi 60. Kuasa 2. Ya. 0.0146. Kemudian banyak 2 kan? So 4 tempat sudah cukup. Okey, lepas itu kira sisihan piawai. Okey, kita punca kuasa 2 0.0146 yang baru kita cari variance itu. Okey, punca. Jawapan dia kita punca kuasa 2. So tekan punca kuasa 2, tekan answer. Okey, dia keluar. Yes, 0.1220. Kalau saya di sini 092. 09. Okey, user betul ah? Okey. Tak kisahlah 08 ke 09, tapi dia adalah betul. Oh, biasanya titik perpuluhan akhir sekali itu kita tak berapa tengoklah, memang kita terima asalkan dalam jumlah itu. Jika si pemodelan hal samui di ini formula usangki lah, so jadi grafik, so si linear, so si namotang si reciprocal ho. Jika应该是 quadratic 会个一是有关系的。OK 啊。Okey, sudah. Ini jawapan untuk contoh 12B ya. Contoh 12B. Kalau sudah, saya akan beralih ke soalan yang seterusnya. Okey. Salehang bung left. Line tidak bagus kah? Sudah? Okey, kalau sudah, saya tukar Priscilla. Sudah Priscilla, Angelina? Sudah. Oh, terima kasih. Boleh saya tanya Kak, mana pergi Angelina anak Dayung? Macam sudah sangat lama tidak ada berita pelajar ini. Dan saya nampak dia pun tidak hadir PDPR untuk mata pelajaran lain. Sebab kita setiap minggu kita kena key in kunci masuk pelajar yang hadir minggu tersebut kan. Dan saya tengok bukan muka surat. Saya tengok mata pelajaran lain pun dia tak ada. Angelina anak Dayung. Itu masalah. Tak dapat dikesan. Ada sesiapa kawan baik yang ada hubungi dia kan? Mungkin awak boleh cuba hubungi dia lah. Mungkin dia balik kampung. Okey. Mungkin ada masalah keluarga, cikgu. Apa dia? Mungkin ada masalah keluarga, mungkin. Oh. Tapi awal tahun sampai sekarang macam tidak berapa masuk PDPR masalah tu. Okey, sekarang kita nak membina blok kotak. Sebenarnya blok kotak ini pun sudah tingkatan pelajar. Kita sudah belajar. So saya tidak mau banyak kepada konsep inilah. Yang penting saya beritahu kotak
blok kotak ini dia perlukan beberapa nilai. Yang pertama nilai minimum. Ini nilai minimum. Ini nilai maksimum. Ini ialah median. Ini adalah kuartil pertama. Ini adalah kuartil ketiga. Lepas itu garis mengufuk lurus ini kita panggil dia sunggut. Sunggut, bukan sugus, sunggut. Lepas itu kalau dia punya median di tengah-tengah kotak, itu taburan simetri, tengah-tengah. Maksudnya taburan dia cantik lah. Kalau taburan pencong ke kiri maksudnya ekor dia panjang di kiri. Pencong ke kiri. Pencong ke kiri hari itu macam mana? Sekejap saya punya pencong ke kiri. Kita ada belajar hari itu pencong ke kiri. Adakah dalam bab ini ya? Kalau pencong ke kiri, ya dia punya ekor panjang ke kiri lah ini ya. Pencong ke kiri macam inilah. Dia punya graf ke kiri. Yaitu dia punya median menghampiri ke kanan. Kalau dia punya median menghampiri ke kiri, itu pencong ke kanan. Pencong ke kanan, ekor di kiri, ekor di kanan, ekor di kanan. Ini ekor dia. Ini ekor. Pencong ke kanan, ekor ke kanan. Pencong ke kiri, ekor ke kiri. You boleh tengok balik muka surat nota kita, muka surat 1, kejap muka surat 105. Dalam itu ada. Dia ada kaitan, sebenarnya semua ini ada kaitan antara satu sama lain. 105, nota 105, muka surat 105. Boleh rujuk di sana. Okey ya? So itu dia. Okey. Kita pergi muka surat 119. 119, sorry. 9, contoh 13. Contoh 13. Contoh dia minta awak lukis blok kotak. Okey. Ya. Bina satu blok kotak berdasarkan Ogive. Alright. Jadi kita mula-mula kita tengok dulu nilai minimum. Nombor paling kecil berapa? Sini, tengok sini, paling kecil. 10.5. Lepas itu nilai maksimum. Nombor paling besar 70. Paling besar lah. Okey. Dan dia punya Q1 berapa? Kuartil pertama di sini dia sudah beri ya. Ini. Dia sudah beri Q1 25. Median sudah beri di sini. Median 30.5. Q3 pun sudah beri. Semua dia beri di sini ya. 38.5. Senang. Kalau lain kali anda diberi graf Ogive, suruh buat blok kotak, mesti ada 5 nilai ini. Nilai minimum, nilai maksimum, Q1, Q2, Q3. Ini sebenarnya juga Q2 lah. Tapi biasanya kita sebut dia median. Mesti ada 5 ini, 5 maklumat ini baru kita boleh membina blok kotak. Okey, sekarang kita guna pembahasan. Kita nak bina lah. Kita nak bina. Okey, saya lukis di sini paling bawah. Paksi S mesti ada. Paksi S paksi S mesti ada. Lepas itu dia punya nilai paling kecil 10.5. Jadi bagaimana mengisi ya paksi S kita itu. Paksi S itu bagaimana nak isi? Ini perlu kita tengok dia punya sembadang atas 10 poin. Ada perpuluhan itu yang menyebabkan susah. Kita perlu tengok.
Okey, kita boleh gunakan terus nah ini ya. Sembadang atas ini. Kita terus gunalah. Okey, 10 10.5 20.5 5 40.5 50.5 60.5 70.5. Isikan. Okey. Kemudian kita tahu bahawa nilai minimum dia 10.5 kan. So saya tanda di sini nilai minimum. Nilai maksimum 70.5. Ini dua titik. Semua guna titik dulu . Lepas itu Q1 25. Mana 25? So ini kena pandai kira lah. Tengah-tengah ini 25.5. So dia sebelum ini. So tengah-tengah, titik tengah-tengah ini. Ini ala-ala tengah-tengah. Okey, lepas itu median 30.5 ada juga. Q3 38.5. Dua petak sebelum 40.5. Satu petak kecil, satu mah. Okey, lepas itu lukis. Okey, lukis . Lukis kotak. Okey, kotak. 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 Ini kotak dia. Lepas itu lukis sunggut dia. Sunggut . Dah. Ya, ini blok kotak. Dan kalau kita tengok blok kotak kita, median dia menuju ke kiri kan. Jadi kalau soalan tanya ini bentuk blok kotak ini macam mana? Macam mana taburan dia? Ini taburan apa? Pencong ke mana? Pencong ke kanan. Kanan. Yes, pencong ke kanan. Kalau saya nak itu saya inilah dia punya graf macam ini ya. Macam ini. Pencong ke kanan. Maksudnya ekor di kanan lah. Walaupun dia tak tanya tapi kita boleh tulis boleh tulis macam ini ya. Taburan pencong ke kanan. Daripada blok kotak kita boleh tahu. Satu lagi yang saya rasa akan dia buat ialah blok kotak. Blok kotak sangat penting . Blok kotak sangat penting. Ngôn tổng cộng ý cái tên này nó cái si titik minimum si dia origin đó. Dia origin với còn ý C si lý mà. C si lý and then ý P là lý nó với còn ý nào Y tengok S square này loh. Okey, dah? Boleh ya? Okey, blok kotak senang saja kan? Okey, seterusnya kita pergi ke B ya. B. Sorry, sekejap. Okey. Okey, dah? Okey, kita pergi ke B ya. Boleh ya?
Okey, cara dia samalah sebab graf ini memang dia punya semua nilai sudah ada, so kita isi saja. Okey, nilai minimum. Berapa nombor paling kecil? 39.5 nilai minimum paling kecil. Yang paling besar 69.5 nilai maksimum. 69.5. Lepas itu dia punya Q1 52.5 ada Q1. Q2 ataupun median 57.5, ini soalan dia bagi ya. Q3 61. Semua ada. So kita just bina saja. Kita bina. Tahun lepas kan ada sekali masa kita pelajar ini, masih ingat ada guru masuk kelas kita untuk mencerak saya kan. Itulah masa kita belajar setahun yang lalu. Okey, masa lalu dengan begitu pantas sekali ya. Okey, so ini pasti X. Okey, so kita guna teruslah dia punya sempadan 39.5, 44.5, 49.5, 54.5, 59.5, 64.5, 69.5. Ya. Lepas itu kita tandakan nilai minimum 39.5, maksimum 69.5, Q1 52. Sini ya, 6 petak ke kanan 49. Okey, 52.5. 57 4 petak sebelum sini. 57 ya. Awak kiralah 2 petak kecil 1 unit. 2 petak kecil 1 unit sebab ini sifil 5. Lepas itu Q3 61. 61 3 petak kecil ke kanan dia. Sini. Ya. Jadi kita sudah boleh lukis lah. Kita sudah boleh lukis dia punya kotak. Lukis dengan betul-betul guna pembarisan. Kemudian sunggut dia, kita sambung. Kalau fotostat itu kurang terang, maaflah awak cuba adjust. Dan kita tengok dia punya median ke sini kan. Jadi ini taburan apa? Taburan Pencong ke kiri. pencong. Yes, pencong ke kiri. So ekor panjang di kiri lah maksudnya, pencong ke kiri. Dia macam ini. So kalau kita tengok banyak masa dia cantik lah. Cantik. Okay. Dah tahu lah. Awak rasa macam itu ke? Okey, boleh? Boleh. Jap. Jap, okey. So hari ini hari Jumaat, 1 minggu sudah lalu. Bagi saya masa itu terlalu pantas lah. Terlalu pantas. Okey. Jadi kita mesti menghargai masa. Masa itu tidak akan patah balik.
Yang lepas tidak boleh kita kejar balik sudah. Jadi orang muda seperti awak ni perlu banyak menghargai masa. So di sini dua contoh, satu pencong ke kanan, satu pencong ke kiri. Contoh yang cukup cantik, tapi daripada OGIF kita tak nampak. Tapi apabila kita lukis blok kotak, boleh nampak dengan sangat jelas. Itu kelebihan dia lah. Okay, itu kelebihan dia. Okay, jadi kalau kita tengok contoh akhir, contoh 14. Okay, kita habiskan 5 minit lagi kita ada. Mungkin tak sempat lah, tapi saya baca dululah. Awak mungkin boleh cuba. Di sini ada dua apa itu? Dua kumpulan, satu kumpulan alfa, satu kumpulan beta. Jadi anda dikehendaki mencari min dan sisihan piawai untuk kedua-dua kumpulan. Untuk kumpulan alfa kita buat satu, untuk kumpulan beta kita buat satu. Lepas itu banding. Tengok siapa punya prestasi lebih konsisten. Nah, awak kena ingat siapa konsisten, siapa lebih baik ialah nilai sisihan piawai dia lebih kecil. Ingat, sisihan piawai lebih kecil, lebih konsisten, lebih baik. Kalau you tengok nanti min dua-dua kumpulan mesti sama. Mesti sama. Biasanya macam itu. Min memang akan sama. Tapi sisihan piawai dia lain. Jadi awak boleh cuba pertandingan. Kita kenapa A semua hilang markah. Okey. Jadi anda cuba jawab dulu. Kita bincang pada hari Selasa minggu depan, satu soalan ini saja. Kemudian hari Rabu, hari Selasa minggu depan, selain daripada contoh soalan ini kita bincang sebab kita guna rakaman biasanya hari Selasa kan. Lepas itu saya akan berikan satu latihan ulang kaji. Saya akan buat dalam Word lah ataupun bukan PowerPoint, Word ataupun PDF saya akan hantar grup. Awak tak ada. Selasa tidak ada Google Meet sebab ada kelas dengan 5 ilik. Jadi kita guna rakaman video, saya rakamkan. Jadi ulang kaji itu saya akan hantar pada hujung minggu inilah supaya awak boleh buat dulu. Lepas itu hari Rabu nanti ataupun hari Selasa kalau sempat kita akan bincang. Pergi ke soalan tadi. Kita apa itu? Kita punya ulang kaji soalan dia nanti anda boleh cetak sendiri. Kalau dapat, kalau tak dapat cetak pun tidak apa. Nanti jawab dalam buku latihan. Kita tidak dapat photostat sekarang lah, tak sempat sudah. So saya terus beri, nanti awak cuba jawab. Nah, kita akan bincang di dalam Google Meet lah. Sebagai persediaan untuk percubaan SPM 1. Percubaan SPM 1. Saya akan cuba cari soalan yang mirip kepada peperiksaan. Mirip, saya harap awak faham lah. Mana tahu saya ambil soalan yang bulat-bulat sama ke? Kita cuba tengoklah nanti ya. Okey. Supaya kita boleh buat ulang kaji lah, maksud saya. Dan kita sudah hampir tamat dah. Bab 7 kalau sudah selesai, boleh kata kita sudah siap lah. Bab 8 itu tengok dulu. Jika perlu, baru kita pergi. Sebab kemungkinan besar dia tidak diuji lah pemodelan matematik itu. Okey? Boleh ya? Ada soalan? Tak ada cikgu. Ada soalan? Tak ada soalan. Okey, jadi kalau soalan PDP